Ayat mana? 98. Cuba tengok orang-orang soleh. Subhanallah. Hak ni kita kena tiru. Selalu buat macam ni, tuan-tuan. Setelah diberikan segala jenis kelebihan, segala jenis keistimewaan, segala jenis perkara yang luar biasa, segala jenis kekuatan dan juga kemahiran, Zulkarnain kata apa? Hadza rahmatun min Rabbi. Dia sebut apa? Dia kembalikan segala jenis kelebihan dan keistimewaan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sama, tuan-tuan. Nah, kalau berniaga nampak laku, hadza rahmatun min Rabbi. Kalau pakai baju elok, hadza rahmatun min Rabbi. Tengok dapat naik pangkat, hadza rahmatun min Rabbi. Setiap kali masak orang puji kita, bila orang puji kita, hadza rahmatun min Rabbi. Hak ni Allah cukup redha dengan hamba yang macam ni. Allah cukup suka dengan seorang hamba yang macam ni, yang setiap kali apabila Allah memberikan kelebihan dan nikmat kepadanya, dia kembalikan dua keadaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah akan tambahkan nikmat dan kelebihan tu. Yang ni janji Allah. Yang ni janji Allah. Nah, tuan-tuan tengok ni raja alim, raja soleh ni. Punyalah banyak kelebihan Allah bagi kat dia. Dia tetap ingat bahawasanya setiap inci kelebihan yang Allah bagi ni, yang dia dapat ni daripada Allah. Kemudian kata Zulkarnain kepada mereka, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa dia kata? Dia kata ketika mana datang janji Tuhanku nanti, maka tembok ini akan pecah. Tembok ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain ajar kepada kita semua satu prinsip. Sesungguhnya Allah, apabila Allah berjanji, maka janjinya itu benar. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang ingkar arahanku, maka aku akan membakar mereka di dalam siksaanku yang panas. Janji ke tak? Janji. Zulkarnain ajar kita, bila dan selamanya, bila tengok Allah berjanji, ingat, janji itu mesti benar. Allah akan buat. Kalau Allah Ta'ala sebut bahawasanya mereka akan diseret dengan rantai besi yang panjang, dimasukkan ke dalam mulut, dikeluarkan melalui dubur mereka, diseret oleh para malaikat masuk dalam neraka. Bila Allah berjanji benda tu, Allah akan buat. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka sejak daripada itu, Ya'juj wa Ma'juj depa pun pi. Bila pergi tengok tembok ni, mereka pun terkejut. Akhirnya mereka pun mula menebuk. Kata para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir kata, betapa rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, yang lebih senang daripada menebuk tembok yang tebal itu, yang lebih senang apa dia? Naiklah. Dakilah, berapa takkan 10 tahun baru nak sampai ke atas. Tinggi mana sangat? Everest hari ni pun orang daki sampai, dan dia adalah gunung yang paling tinggi. Daki ya. Maka di sini kata ulama tafsir menunjukkan kepada bidaiyatu aqlihim, betapa akal mereka ni sangat sathi, sangat rendah, sehingga mereka tengok tembok tu, oh dia buat melulupi korek. Dia tak panjat. Dia tak daki. Sehinggalah hari ini mereka sentiasa menebuk lubang untuk tembus sampai ke sana. Dan tiap-tiap hari dengan jumlah tentera Ya'juj wa Ma'juj yang begitu banyak, dia tebuk. Dan bila sampai, ketua dia kata, esok kita akan pecahkan tembok ni. Setiap kali esokkan harinya mereka sampai, lubang itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mai tengok, penuh balik. Korek lagi, penuh balik. Allah penuhkan balik. Sampailah nanti satu ketika, nak dengar tak cerita 12.40 ni? Macam mana ni? Ni Ya'juj Ma'juj tak masuk lagi ni, baru Zulkarnain. Entah no. Sampailah satu ketika, saya perhabis tak payah soalan dah no. Ni sesi soalan dah ni. Tak payah soalan, saya perhabis sampai ke satu. Satu ni tak mau, satu soalan pun tak mau dah. Satu terus subhanakallahumma bihamdik. Terus ni kita pergi minum.
Tuan-tuan, sampailah satu ketika, satu hari Rasulullah masuk rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Rumah isteri Nabi kan banyak keliling tu, bilik. Ada giliran Zainab binti Jahash. Bila Nabi masuk, kemudian Nabi kata la ilaha illallah dengan nada terkejut. La ilaha illallah, terkejut Nabi. Wailul lil Arab, habislah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, daripada satu perkara buruk yang sangat hampir. Qad futiha min radmi, hari ini telah dibuka daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj, mislu hadhihi, sebesar ini. Nabi tunjuk kat isteri dia Zainab binti Jahash. Nabi buat macam ni, terbuka dah ni, sebesar ni. Kira Ya'juj wa Ma'juj sekarang sampai hari ni dia dah boleh tengok, dia dah boleh lihat tembok ni tuan-tuan. Wallahu a'lam lah berapa tebal tembok ni tuan-tuan, tutup gunung tuan-tuan. Yang baik duduk belah sana, Ya'juj Ma'juj duduk belah sini. Tembok ni telah pun berlubang sebesar ini. Kira Ya'juj Ma'juj duduk tengok macam tu sekarang ni, duduk lawan tolak dia tengok kan. Itu saya tambah lawan tolak tu saya tambah. Jadi semua kat tengok dah. Mukjizat Rasulullah, Allah tunjuk suasana tu. Rasulullah ni kalau tuan-tuan tengok mukjizat dia hampir 1000 mukjizat Nabi ya. Tengok mukjizat Nabi, macam-macam mukjizat Rasulullah. Nabi nampak tuan-tuan, Nabi nampak Allah tunjuk itu, Allah tunjuk ini. Waktu semayang Allah tunjuk syurga ke Nabi, sampai Nabi buat tangan macam tu, tunjuk syurga. Sampai Nabi berjalan setapak ke depan. Waktu Nabi semayang macam ni, Nabi boleh melihat daripada arah belakang. Hadis sahih. Nabi kata, aku boleh melihat apa yang kalian lakukan kerana aku melihat ke depan dan aku melihat ke belakang. Sengam sahabat. Tahu ni nak tengok macam tu kan. Subhanallah. Ke sini kan. Mukjizat Rasulullah. Nah, antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk ke Nabi suasana di sekitar tembok tu. Tuan-tuan sekalian. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi membuatkan tangan ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil ibham. Ibu jari. Bahasa Melayu kan. Ni dengan ni sababah, ni orang panggil sababah. Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan ibham dengan 5 talihi min isbi', dengan jari yang seterusnya. Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Kita kata selamat lah ustaz, dah baru besar ni kan. Nak masuk satu orang paling kurang 1400 tahun yang lalu. Hari ni wallahu alam. Saya tak mau tunjuk macam ni pula kan.